Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Tapi basically kami Ampang team lah. Kami insyaAllah masih lagi sekarang ni aktif dalam sekitar Ampang. Dan petang ni kita nak petang ni petang lah masa recording ni kan. Kita nak bincang sedikit dalam masa 2-3 minit lah, berkaitan dengan isu kepercayaan juga, trust. Sesuai dengan saya punya tagline belakang ni, trusted brand. Nampak? Nampak. Tadi kami dapat beda. Okay, so basically nanti kita minta legend realty, legend realty, dia sembang sikit lah berkaitan dengan sepanjang pembagitan beliau dalam industri hartanah ni. Kebanyakan bila ada kebanyakan buyer ni ataupun klien datang pada kita, dia kata, Halim, betul ke harga yang awak letak ni? Harga ni macam mahal je. Awak tak markup ke harga ni? Kadang-kadang kita dapat jugalah kes macam mana, macam ada jugalah macam certain buyer kan datang pada kita kata, Zam, boleh tak kita nego terus dengan owner? Senang sikit lah, transparent kan. Jadi menampakkan ada isu berkaitan transparansi lah dekat situ kan. So kita tanyalah legend ni kan, macam mana, betul ke perception yang menyatakan ada isu trust di antara agent dan juga buyer ataupun tenant lah. Sebenarnya betul ke agent markup? Agent manipulate price lah. Manipulate price ni, kita pun wonder jugalah kan. InsyaAllah. Tambah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim, farming area di Ampang. Kami dulu di Ampang, sudah berkecimpung dalam industri hartanah ni lebih kurang plus minus dah masuk 8 tahun. 2013. Okay, Brother Nizam dia tanya saya tentang agent manipulate harga untuk kita marketkan price. Okay, sebenarnya tugas kita balik pada poin asal. Tugas kita sebagai agent hartanah ni adalah jururunding hartanah. So kita represent, mewakili owner untuk menjualkan rumahnya. Biasanya kalau ejen yang berdaftar ni, kita akan dilantik oleh owner. Ada borang yang official daripada agensi. First kali, ejen tu mesti berdaftar dengan agensi dan ada REN number. So make sure tuan-tuan pastikan ejen tu ada REN number. REN bla 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 5 angka lah, kalau 3 angka 4 angka. So dia akan ada official form lantikan, dan owner akan lantik ejen tu untuk menjual rumah dia. Biasanya first kami bila dapat satu rumah nak dijual tu, kami akan advise owner follow market value ataupun below than that untuk kita dapatkan mudah jual lah. Dan owner akan, kami ejen ni bukan memandai-mandai menjual pada harga yang kami suka-suka hati. Kami kalau boleh lagi cepat kami harga bagusnya, lagi cepat jual, lagi bagus kerja kami. Betul tak? Betul. Jadi betul. Kalau kita nak manipulate jual tinggi-tinggi pun tak laku, nak buat apa? So di pihak owner, memang kami hanya menyebut harga asking price apa yang owner present. Jadi kalau nego tu, after kita buat buyer, viewing, nego, kamilah jururunding ni akan merunding harga itu. Dan mewakili pada buyer pula, kami mewakili buyer untuk dapatkan best deal untuk rumah tu. Tapi kebanyakannya ada condition tu, kadang owner ni dia tak selesa nak direct dengan buyer. That's why dia lantik kita sebagai orang tengah. Kan, jadi mungkin dia punya tak selesa ke apa ke kan. Mungkin owner nak best price dia, good deal dia, buyer nak good deal dia. So nanti kan bertembung tak jadi. Jadi kamilah the middleman yang mewakili both side. So ada win-win. Kenapa? Basically kata kunci dia adalah ejen-ejen yang dilantik tu adalah ejen yang bertanggungjawab untuk memudahkan transaksi. Jadi kita sebagai pemudah cara dalam transaksi, kita hanya mengikut berdasarkan apa yang diberikan oleh pemilik hartanah.
Dan tugas pemudasara ini juga adalah untuk kita mendapatkan harga yang terbaik untuk penjual dan juga pembeli. Yes. Jadi kalau kata team lead saya dulu, kami adalah sebagai matchmaker. Orang kata apa, penjodoh antara buyer dan juga seller dalam kes penjualan hartanah. Jadi kalau misalnya ada telahan ataupun anggapan yang menyatakan kami ni sebagai orang yang bertanggungjawab untuk markup dan sebagainya, itu satu tuduhan yang agak liar. Melainkan kalau misalnya anda ada pernah mengalami kes demikian, boleh komen dalam video kami di bawah ni. Jikalau ada pengalaman, boleh beritahu ataupun share dengan kami. Setakat kita buat beberapa transaksi dalam masa 4-5 tahun ni lah, alhamdulillah, transaksi yang kita buat semuanya transparent, menggunakan form yang telah diiktiraf oleh board dan juga agensi yang berkaitan. Satu lagi tuan-tuan, kita melibatkan transaction ratusan juta ratusan ribu. InsyaAllah kan. Jadi duit tuan-tuan sebagai booking awal 3%. So kita parking di mana? So itu adalah secure juga. Kalau tuan-tuan salah deal dengan dan siapa-siapa di luar sana yang tak daftar dan tak ada insurans, tak ada dijamin oleh kerajaan, amat bahaya. Jadi ejen kami ni memang stakeholder, agensi kami berdaftar dengan board dan link dengan government punya department. So anything happen boleh refund atau sebagainya. Jadi memang ada, tapi persentage yang sangat kecil yang di luar sana yang apa dipanggil broker atau apa-apa. Tapi kami sebenarnya deal dengan negotiator yang berdaftar. Okay. Nanti next round ni kita akan bincang kesalahan-kesalahan dan kesilapan yang berlaku semasa transaksi yang menyebabkan deal itu tak jadi. Tuan-tuan boleh letak soalan atau tajuk yang mana kami nak boleh kongsi. Kerana kami ni tak ada benda nak kongsi, tuan-tuan letak tajuk di komen, kami boleh huraikan tajuk tu. Betul. Jadi kalau ada soalan ataupun concern ataupun case study yang mungkin memerlukan perkongsian yang kita boleh kongsikan, insyaAllah dalam next video kita, kita akan buat benda yang sama nanti. Baik, so setakat ini saja pada petang ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Check it out. Majulah hartanah untuk negara.